والأولياء والعلماء والشاهدين، وإلى جميع الأرواح المسلمين والمسلمات، وإلى أرواح أبينا وأمنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Surah Al-Kahfi ayat 101 hingga 110. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج
وتنال به الرغائب فحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Rabbi yasir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair ya karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Innaka antas sami'ul alim. Innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Adapun sesudah itu, segala puji bagi Allah dan selawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terus merafakkan sembah puji dan sembah kesyukuran hanya sahaja kepada Allah Azza wa Jalla di atas kurniaan Allah kepada kita pagi ini. Alhamdulillah, kita dijemput untuk sehari lagi melata di muka bumi sebagai khalifah Allah. Seterusnya melakukan apa yang diperintah, meninggalkan apa yang dilarang. Itu tanda hamba yang bersyukur. Bersyukur di atas segala nikmat yang diberi. Bukan bagi terus nak, Allah bagi pinjam saja nak. Bukan Allah Ta'ala tak bagi terus dekat kita. Dia bagi pinjam. Bila kita pinjam barang orang ni, kena jaga elok-elok nak. Jaga elok-elok. Jangan zalimkan dia. Nak? Jangan letakkan dia di dalam dosa, sama ada dosa kecil ataupun dosa besar. Dan sebagai manusia kita tak lari daripada berdosa. Maka hapuskanlah dia dengan istighfar. Istighfar. Setiap kali teringat tu istighfar. Tak payahlah dah kot. Kata, aku banyak dah istighfar. Habis dah kot dosa-dosa. Banyak lagi. Kenanglah yang terdahulu dan yang terkini. Yang akan datang, wallahualam. Dan minta Allah hapuskanlah. Kalau yang nak amal tu lagi besar pun minta dihapuskan. InsyaAllah nak. Sebagai hamba yang bersyukur, wajiblah kita memenuhi tuntutan baginda sallallahu alaihi wasallam seperti sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatan ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu itu adalah fardu. Apa maksud fardu? Wajib. Wajib ke atas muslimin dan juga muslimat. Maksudnya ilmu ini bukan sekadar ilmu akhirat, tetapi ilmu dunia juga. Sebab kita nak lintah dunia nak. Bila kita melintasi dunia, sepanjang kehidupan kita atas dunia ni kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, maka kehidupan di dunia kita akan menjadi sia-sia belaka. Begitu juga untuk kembali ke akhirat. Wajib ada ilmu. Sebab jalan untuk akhirat adalah dunia. Kalau jalan kita semak samun, macam mana akhirat kita nak cerah? Jadi kita kena seimbangkan kedua-duanya. InsyaAllah hari ini kita akan masuk hadis yang ke-31. Hadis yang bertajuk Zahid menimbulkan kasih sayang. Ada orang nama Zahid kan? Kita tengok. Apa maksud Zahid ni? 29? 30 baca ada, 29 baca ada, 28 baca ada. Ini ke tamat kelas ni. Tiga 31 dah lah ini. Ya, betul-betul. Ya, saya 31. Okey, baik. Kita baca sama-sama lah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abil Abbas
Sahli bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fi dunya yuhibbaka Allah wazhad fima inda an-nas yuhibbaka an-nas. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanida hasanah. Okey. Hadis ni dia hebat, hadis hasan. Hadis ni maksud hadis hasan ni di dalam periwayat dia, bukan cerita-cerita dia, adalah salah seorang yang diragui kewarakan dia. Nah, maksud diragui kewarakan dia tu mungkin dia pernah sekali bercakap bohong. Ataupun mungkin dia pernah sekali mungkir janji. Mungkir janji maksud dia berjanji dengan kawan dia sekian-sekian jam. Kalau kata zaman sahabat Rasulullah dulu, mereka kalau berjanji biasanya akan meletak waktu solat. Baik, kemungkinan perawi hadis yang meriwayatkan hadis ni, dia janji salah satulah, bukan Abi Abbas ni. Salah satu daripada perawi ni, dia kata kita jumpa saat lagi lepas asar. Jadi mungkin dia sampai setengah jam lepas asar. Dengan sebab tu dia jadi hasan, dia tak jadi sahih. Nah, pasal dia main terlambat. Bukan dia tak main terus, tapi dia main terlambat. Dia dah dianggap sebagai orang yang mungkir janji. Kalau yang tak main terus lagu kita ni apa nak buh, no? Apa nak buh? Kita bukan sekali mungkir janji, tetapi berkali-kali. Bukan sekali terlambat, berpuluh-puluh kali terlambat. Itu kalau nak tahulah kenapa hadis tu jadi hasan, macam mana hadis tu jadi sahih. Kalau hadis sahih ni, dia pun memang jaga sungguh-sungguh. Dari segi pakaian, dari segi makan, minum, dari segi tingkah laku, percakapan dan sebagainya. Baru martabat hadis tu naik kepada sahih. Hadis dia ada 3 martabat. Pertama sahih, kedua hasan, ketiga dhaif. 3-3 ni boleh pakai. Yang tak boleh pakai, dinamakan hadis maudhu'. Maudhu' ni hadis yang direka-reka. Reka-reka buat. Hari ni orang banyak mereka hadis. Orang banyak mereka hadis. Saya ingat kemarin pasal cerita Ashura ni sampai ke petang. Tok tanya saya lagi, macam mana niat solat sunat Ashura? Nak sembahyang juga. Pagi kemarin saya dah cerita dah pasal solat sunat Ashura. Tak ada. Puasa saja kot. Tok nak tanya juga. Ni dapat kata sebelum masak ada solat sunat Ashura. Pula dah. Ni ajaran sesat, nah. Walhal, semayang tu elok tak? Semayang benda elok. Betul tak? Semayang ni benda paling terbaik sekali adalah solat. Tapi jangan buat sampai yang tak ada. Solat sunat Ashura tak ada. Solat sunat Isra' Mi'raj tak ada. Nah, yang ada tu pun orang tak buat, orang nak pergi cari tu. Dah bukan apa. Orang lah duk kata, pasal kita ni suka dengar cerita orang. Okey, itu dinamakan hadis maudhu' yang direka-reka. Dia bagi pula, dia kata ni matan hadis dia dapat. Dia bagi matan hadis, barang siapa yang mengerjakan solat sunat Ashura 2 rakaat, maka diampunkan dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Memang ada hadis yang kata diampunkan dosa sebanyak buih di lautan. Tapi dia tak kata sembahyang sunat Ashura. Memang Ashura itu diraikan. Tapi tak ada sembahyang solat sunat dia, tak ada. Tak ada, nah. Kita kena belajar, no. Bila kita belajar, kita ada ilmu. Baru kita boleh beza yang mana yang maudhu', mana yang sahih. Kalau tidak, lagu-lagu kita ni dapat keratan ni. Hingga hadi ada. Qala Nabi SAW. Terus baca dan terus beramal.
Sebab tu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, beramal tanpa ilmu itu gila. Beramal tanpa ilmu itu gila. Jangan sampai jadi macam orang gila lah, no? Baik, Alhamdulillah. Hadis kita ini hadis yang ke-31 atas tajuk Zahid. Zahid. Tulis di bawah dia, Zuhud. Zuhud pun orang sebut. Zahid ini isim fa'il daripada Zahada. Yazhudu. Zuhudan. Menimbulkan kasih sayang. Apa dia Zahid ni? Zahid tu zuhud. Apa maksud zuhud ni? Maksud zuhud pada lughah iaitu membersihkan hati. Itu maksud zuhud. Ataupun pada istilah, makna mafhum dia, zuhud ini yakni kita mengalihkan keinginan hati kepada dunia, daripada dunia, mengalihkan keinginan hati daripada dunia kepada akhirat. Tulis. Jangan tak tulis, kita tak faham. Dia sebut zuhud. Apa benda? Kita kena faham. Zuhud ni mengalihkan keinginan hati daripada dunia kepada akhirat. Itu maksud zuhud. Baik. Hadis ini diriwayatkan daripada Abil Abbas Sahli bin Sa'ad As-Sa'idi. Cerita pasal Ibnu Abbas ni, bukan Ibnu Abbas bin Abdullah, bukan. Tetapi Abil Abbas di sini adalah seorang sahabat Al-Ansari. Sahabat Madani, sahabat yang duduk di Mekah, di Madinah. Bukan mai daripada Mekah. Dan Abil Abbas As-Sahli ini adalah sahabat, dipanggil sahabat Sigar. Sahabat Sigar ni sahabat kecil Nabi. Dia teman sepermainan dengan Ibnu Abbas, dengan Ibnu Umar. Dia adalah teman sepermainan. Lagi satu, Anas bin Malik. Ni kawan-kawan ni pula. Ketika mana Nabi SAW sampai ke bumi Madinah, dia baru dilahirkan. Bila Nabi sampai di Madinah, tahun Nabi sampai tu, tahun tu dia baru lahir. Jadi sebab tu dia dipanggil Ashabus Sigar. Dia di antara sahabat kecil Nabi SAW. Jadi bila besar tu, dia bermain dengan sahabat-sahabat kecil yang lain, termasuklah sepupu-sepupu Nabi SAW. Siapa dia sepupu Nabi? Ibnu Abbas. Abdullah bin Umar. Di antara sepupu baginda SAW. Dan juga anak angkat Nabi. Anas bin Malik. Jadi, dia ni antara sahabat yang meriwayatkan 188 hadis. Berapa hadis dia dapat riwayat? 188 hadis. Berbeza dengan sahabat pada minggu lalu kita baca Abi Sa'labah. Ingat lagi cerita Abi Sa'labah. Lupa dah. Minggu lepas kita baca tentang Abi Sa'labah kan? Berapa hadis dia riwayat? 40. Pandai Kak Mon. Apa pun saya kata bila kita tulis, walaupun kita lupa, selok balik. Apa lagi? Selok jumpa. Betul tak? Itu sebab tu saya suruh tulis. Saya tak marah pasal lupa. Kan saya selalu bagi tahu. Dobit ni maksud dia tulis. Kita tulis ni, catat kitab kita ni ibarat tali yang mengikat ilmu. Ilmu yang ada dekat kita ni, kata Imam Syafi'i, dia macam binatang buah tu. Hang kena ikat dia. Jadi, cara mengikat ilmu yang macam binatang buah tu, dengan dobit. Tulis. Catat. Itu kata Imam Syafi'i. Dia yang hebat, yang baca kitab. Dia baca kitab tu, dia kena tutup sebelah ni. Ambil kertas tutup sebelah ni. Baca sebelah ni kalau nak baca. Tidak, otak dia ni, otak kiri dan otak kanan berfungsi kedua-duanya. Masuk dua-dua belah. Kita ni jangan kata masuk dua-dua belah. Hang buka dua-dua belah, aku tak nampak lagi.
Dalam duk cari ni pun tak jumpa. Tang mana tak tahu. Ada tulis dah. Tak mana hilang. Kalau Imam Syafi'i tu pun dia pesan. Tulis dia kata. Tulis itu cara kamu mengikat ilmu kamu. Orang yang seperti kita, kita. Bukan saya kata dekat perempuan kita ni, saya lah juga, selalu sangat lupa, selalu sangat lupa. Jadi, ikatlah ilmu yang macam binatang buah tu. Nak pergi tangkap dengan tangan tak mampu. Ikat dia. Jadi, pelajaran yang lalu bila kita kali-kali tengok, oh ni dia cerita Abi Tha'labah. Oh ini cerita Abdullah bin Umar. Oh yang ni cerita Abdullah bin Jarir. Nama Abdullah pun berapa puluh orang. Sahabat Nabi kan. Suruh tanya pula. Selak lah pula kan. Kita selak pula, kita jumpa lah. Sikit-sikit Siapa sahabat yang paling hebat main panah? Siapa yang paling hebat? Saya kata panah dia sama tinggi biri tu. Tak apa, balik pergi cari lagi. Lupa dah. Kata apa dia? Sa'ad bin Abi Waqqas. Anak panah dia sama tinggi berdiri tu, Hebat dia. Okey, baik. Nanti saya nak cek juga, Tahu, minggu depan ada kerusi dengan meja je. Okey. Baik, dia adalah sahabat sigar. Bila sebut sahabat sigar, sahabat kecil ni, Nabi dia ada sahabat kibar. Sahabat kibar ni yang dah besar-besar baru kawan dengan Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi ni terlalu penyayang. Dia kawan dia daripada kecil-kecil manusia sampai sebesar-besar, sampai setua-tuanya. Dia berkawan dengan semua golongan, semua peringkat. Bahkan dengan binatang, daripada sekecil-kecil binatang. Sebab itu ada riwayat mengatakan pada hari Ashura semut pun berpuasa. Semut yang boleh sembang dengan Nabi SAW. Nabi SAW pernah berbual dengan seekor semut. Yang mana Nabi bertanya kepada semut tu. Hari ni awak tak makan gula. Awak tak makan manisan. Ada malu di situ. Dia kata hari ni hari Ashura. Aku meraihkan hari ni, maka aku berpuasa. Rasulullah tanya kepada semut tu. Pasal apa hang puasa hari ni? Walhal hang binatang tak disyariatkan. Fardu tak ada syariat, sunat tak ada syariat, makruh tak ada syariat. Kenapa hang puasa ni? Dia kata aku meraihkan kemenangan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam terlepas daripada bakaran. Kan Nabi Ibrahim yang dibakar oleh Raja Namrud. Pada hari Ashura lah terpadam api yang marak menyala tu. Padam api tu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika tu semut-semut yang saya kata bawa ayak dalam mulut. Saya selalu sebut cerita pasal semut ni. Banyak manalah ayak yang dia nak bawa dalam mulut dia, nak pergi padam marak menyala api yang membakar Nabi Allah Ibrahim. Tapi waktu tu mereka sekawan ramai-ramai bawa ayak dalam mulut. Percik mai. Tengok-tengok api padam. Bukan kerana ayak yang dibawa oleh semut, bukan. Tapi Allah yang memadamkan. Dan kemenangan ini diraihkan dengan penuh gembira oleh semut dan tentera-tenteranya. Jadi mereka kalau hari Ashura, mereka pun puasa. Malulah kalau kita, sayang manusia ni malah. Tapi tak berdosa kalau tak mempuasa pun. Cuma malu kat semut tu. Dia kata aku cuma bagi tahu kepada para sahabat aku, dia kata. Kita raihkan. Semut dah ni mungkin model-model aku, dia macam kita lah. Kan? Macam kita lah juga. Tak tahu ni samakan kita dengan semut pula tak. Perbandingan. Kalau binatang pun nak raihkan. Dia tak tanya pun Rasulullah macam mana nak sembahyang sunat Ashura. Okey. Dah merayau pilih kata dah ni. Tak cerita pasal Sa'ad bin Abi Salih. Okey, kita kembali kepada Sa'ad bin Abi Salih. Dia ni wafat pada tahun 91 Hijrah. Lama dia hidup. Umur dia 91 tahun lah. Sebab dia lahir pada 1 Hijrah. Dia wafat pada tahun 91 Hijrah. Tapi hidup lama pun banyak manfaat. 188 hadis dia dapat meriwayatkan. Hidup dia lama pun banyak manfaat dia. Yang mana di kalangan para sahabat
dialah yang paling akhir wafat. Kira wafat Abi Abbas ni, kunyah dia, gelaran dia. Nama sebenar dia Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi. Itu nama sebenar dia. Wafat dia ni bermakna dia sahabat terakhir. Lepas tu bukan sahabat dah. Tak dipanggil sahabat. Lepas tu dipanggil tabi'in. Kira dia yang terakhir lah. Kalau orang nak cari di mana sahabat Rasulullah, tak ada dah. Habis dah. Sebab apa? Dia yang terakhir. Dikatakan di dalam Rawdatul Baqi' ataupun perkuburan Baqi' itu terdapat lebih daripada 10,000 para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam perkuburan Al-Baqi'. Malangnya kita orang perempuan tak boleh ziarah no. Kita boleh duk tengok daripada jauh saja. Baru ni tak barulah dalam bulan 3 yang kami pergi tu. Di tepi pagar pun dia tak bagi. Tidak bolehlah juga duk pergi tengok tepi pagar. Tepi pagar pun dia tak bagi. Macamlah kita bawa virus COVID nak beri kat orang mati tu no. Apatah lagi nak masuk, lagilah orang tak bagi kan. Nak pergi tengok tepi pagar. Allah. Tak malah nak kata ini kata kat depa pula dia orang tak pergi Mekah terus padan dengan muka aku. Baik. Sikit cerita dia tak banyak cerita dia tak banyak. Kita ada yang tak banyak yang saya ketahui. Kakak tu yang saya boleh cerita Baik, dia kata qala ni kata siapa? Kata Abil Abbas ni. Apa dia kata? Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang ada seorang lelaki telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa lelaki itu buat? Lalu ia berkata, ya Rasulullah. Dia berkata, wahai Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabani Allah. Dia kata, hang boleh tak cerita dekat aku? Tunjukkan kepada aku. Tunjukkanlah kepadaku satu amalan. Dia kata, bila saya mengerjakannya, Allah akan menyintai saya dan manusia juga menyintai saya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah engkau bersifat zahid pada dunia. Tengok nombor 1 kat bawah dia sudah. Zahid pada dunia ialah meninggalkan rasa tamak dalam mencari harta dunia sehingga lupa menjalankan perintah Allah. Bukan bererti meninggalkan kemewahan dan makan serta pakaian yang baik-baik, hidup tidak terurus sebagaimana yang difahami oleh sesetengah orang. Dan zahidlah pada apa yang ada di sisi manusia. Nombor 2, iaitu tidak mengingini sesuatu yang bukan hak kita. Engkau akan dicintai oleh orang. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan lain-lainnya dengan sanad-sanad yang baik. Baik, kita kembali kepada matan hadis ni. Pendek aja, dullani ala amalin idza amiltu ahabbani Allah. Datang seorang laki-laki, dia kata. Sedang mereka duduk dengan Nabi SAW. Lepas tu, mai seorang laki-laki. Laki-laki ini laki-laki yang tak dikenali. Diceritakan laki-laki ini dia daripada musafir yang jauh singgah ke bumi Madinah semata-mata nak bai'ah Nabi SAW. Cuma dalam hadis ni tak dinyatakan siapa laki-laki ni. Bukan malaikat tetapi dia orang musafir. Melintasi bumi Madinah, singgah di situ, masuk dalam Masjid Nabawi, jumpa dengan Rasulullah. Bila berjumpa dengan Rasulullah, biasanya siapa juga yang bertemu dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, sama ada di kalangan musuh atau di kalangan sahabat, akan singgah. Akan singgah. Kerana tertarik dengan peribadi dan penampilan Nabi SAW. Jadi sebelum, dalam hadis lain, sebelum dia pergi jumpa dengan Nabi ni, dia tanya dulu, kenapa begitu ramai berkumpul pada bahagian-bahagian tempat dalam masjid Nabi, kan tak besar mana masa tu. Jadi sahabat kata, mereka sedang mendengar khutbah. Khutbah apa dia tanya Khutbah yang disampaikan oleh Muhammad. Oh yang nikah, dia kata, bumi yang dihuni oleh seorang lelaki yang bernama Muhammad yang mendakwa dirinya sebagai Rasulullah. Yang ini pesuruh Allah. Ya, aku ni musafir dalam perjalanan, dia nak pergi ke Mekah, bawa barang dagangan, dia nak pergi berniaga.
Dan dia kata, musafir aku ini datang daripada bumi yang jauh, kena melintasi Madinah. Bila melintasi Madinah, singgah sebab bumi Madinah juga adalah bumi tajir. Bumi tajir ni maksud dia bumi berdagang. Bumi berdagang. Jadi singgahlah dia sambil bawa barang dagangan. Kemudian dia kata, bila aku berhenti di sini untuk berehat sementara, maka aku jumpalah halaqah ataupun kumpulan sahabat yang sedang berkumpul. Dia pun tanya, bila dia orang bagi tahu itu siapa, dia jumpa terus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara soalan yang dia tanya, dia kata, wahai Rasulullah, wahai utusan Allah, dia kata, boleh tak cerita dekat aku, dulu ni, hang boleh tak tunjuk dekat aku? Hang boleh tak bagi tahu dekat aku, apakah amalan yang mana kalau aku buat, Allah cinta dekat aku, manusia pun cinta dekat aku. Jadi amalan ni dia kata, satu amalan yang mana kalau aku buat, aku dapat dua cinta. Manusia pun suka dekat aku, Allah lagi suka dekat aku. Jadi baginda sallallahu alaihi wasallam yang tak pernah menghampakan para sahabat ataupun siapa-siapa yang bertemu dengan dia, di antara salah satu nasihat yang diberikan oleh Nabi SAW dengan lafaznya izhad. Maksud dia apa? Zuhud olehmu. Izhad fid dunya. Kata Nabi SAW, hendaklah engkau bersifat zahid. Zuhudlah. Engkau bersifat zuhud pada dunia. Yang mana yang dimaksudkan zuhud, iaitu meninggalkan rasa tamak dalam mencari harta dunia. Kita cari di dalam satu istilah yang dikatakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, bekerjalah kamu seolah kamu nak hidup sampai bila-bila. Makna dia, kalau hari ni tak habis kerja, jangan pulun bagi perhabis. Berhenti apabila masuknya waktu solat. Berhenti apabila datangnya kefarduan. Pasal apa? Nak hidup lama lagi. Dia hanya dunia. Berhenti sat. Tunaikan dulu akhirat, sebab akhirat ni urusan dengan Allah. Mungkin sat lagi dah nak mati. Atau esok nak mati. Dunia boleh ditangguh. Akhirat jangan ditangguh-tangguhkan. Itu maksud zuhud. Dia tak tertarik pada kerja dunia. Okey. Perumpamaan lagi. Kita kadang-kadang tengah buat kerja rumah. Di antara contoh dia, kalau kita seorang tukang jahit, kita sedang menjahit. Jahit pakaian. Masuk dah waktu. Tak sikit lagi. Sikit lagi nak habis. Ni sat lagi orang nak main ambil ni. Sikit lagi. Walhal, kewajipan dah memanggil. Dengan kerana sikit tu nak habis, sat lagi duk tak kena situ lah. Sat lagi herot, sat lagi terkecil, sat lagi terbesar, sat lagi jarum, sat lagi keluar benang. Sikit je kot, kita ni nak bagi perhabis juga. Allah izin. Allah izin. Tetapi nak tengok kita ni ada zuhud ke tak ada zuhud. Benda tu tak adalah membawa kepada dosa besar. Cuma nak tengok sifat zuhud kita tu. Kita ni dah pulun. Sebab apa? Ni tak lagi orang nak ambil. Allah Ta'ala tak apa, dia tak marah. Orang marah kalau lambat. Allah tak marah kalau lambat. Memang Allah Ta'ala tak marah. Allah Ta'ala tak marah. Tapi di situlah ada zuhud kita. Kita lebih nampak dunia. Okey. Dia nak cuci kereta, basuh kereta. Umur dekat dengan masjid, jangan marah orang umur kat masjid, jangan marah. Saya pun dekat juga. Orang dia cuci kereta, orang azan. Orang azan. Sikit gini, sebelah kan. Sebelah je lagi, sebelah dah habis dah. Sebelah je lagi. Orang pakat pergi dah sembahyang. Dia duk cuci lagi. Apalah alam. Mari silap dah basah. Bagi perhabis juga. Kerana nak bagi perhabis tu, orang pun balik sembahyang. Ada zuhud dah ni. Ni yang dikatakan. Kalau orang yang ada zuhud, tinggallah ni semua dunia. Dia tak suruh pakai kereta dah. Maksud dia tak suruh pergi buang kereta dah. Dia tak suruh buang kerja ke baju dah. Tapi dia kata, ini dunia.
Jangan tamak sangat dekat dunia. Uruskan urusan akhirat dengan segera. Kemudian patah balik tak lagi, cuci lah. Sampai keluar cat pun. Nah, tak mengapa. Okey, kita nak tengok zuhud ke tidak kita. Nah, kalaulah kita nak tarik cinta Allah pada kita. Dan bila Allah cinta kepada kita, manusia akan mencintai kita. Ini di antara yang baginda sallallahu alaihi wasallam sebut. Nah, okay. Kita tengok lagi di dalam rentetan kisah para sahabiah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling masyhur sekali Sumayyah. Nah, Sumayyah, seorang hamba yang mana diri dia dimiliki oleh seorang manusia, tetapi hati dia dimiliki oleh Allah secara total. Hati-hati Allah punya. Dia abang, ni wanita yang paling zuhud, nah, yang mungkin takkan diperolehi sampai bila-bila adalah Sumayyah. Ketika mana dia hantar anak dia ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Orang balik mahabak, mati nak hang. Nombor 1 lelaki mati. Dia anak mati ikut nak. Anak ni harta dunia akhirat tidak. Dia adalah hamba. Keturunan dia semua hamba. Anak yang dihantar pergi kepada Rasulullah pun mati. Dia kata tak apa, ada lagi 2 anak lelaki dia. Dia hantar yang kedua. Lepas tu adalah kawan-kawan yang sama-sama hamba. Sofi bagilah dekat Muhammad, dapat kawan kafir, anak hang dia pukul, dia bunuh. Lepas seksa dia pun bunuh. Dia kata yang anak ni harta dunia akhirat dia. Kalau kata dia jual harta dunia untuk menebus akhirat, berbaloi katanya. Sebab dia kata di dunia pun kita bukan ada apa, anak tu lah satu-satunya. Kawan dia kata, pendapat kawan dia macam lain. Kita ni dah lah tak ada apa. Kemerdekaan pun kita tak ada. Ada pun anak tu. Anak tu lah yang nak tolong kita. So ni kalau kita tak larat, dah tua-tua, tak larat nak jadi hamba, ada anak lah nanti tolong. Lepas tu dia kata tak apa, dia kata. Aku tak ada apa untuk diinfakkan di jalan Allah. Maka dia hantar anak nombor 2. Takdir Allah tak balik mai juga. Syahid fi sabilillah. Syahid juga. Tinggallah satu yang nama Ammar bin Yasir tu. Tinggallah satu-satunya. Keislaman dia dapat dihidu oleh tuan dia. Tuan dia ni marah sangat dekat dia. Kita pun baca sejarah dia dalam kemarahan yang amat sangat ni. Tuan dia tawarkan kepada dia kemerdekaan. Aku bagi hang merdeka Sumayyah. Sebab di antara hamba yang paling solehah, yang paling baik, di antara hamba yang paling pandai layan tuan dia. Makan, minum, pakai, semua dia sediakan dengan sempurna. Sebab dia kata diri dia dimiliki oleh Tuhan. Hati dia dimiliki oleh Tuhan. Tengok zahidahnya dia. Kemudian, bila tuan dia kata, kalau kata hang tak mahu tinggal Islam, aku terpaksa bunuh. Dia kata, buatlah. Apa yang boleh buatlah. Hang tak mahu merdeka ke? Tuan tu tanya. Hang tak mahu ke merdeka? Dia kata, aku nak merdeka. Tetapi aku tak boleh jual agama aku dengan kemerdekaan. Ini yang dikatakan orang yang paling zuhud. Makna dia, segala kesedapan, segala kenikmatan dunia tak boleh sama sekali untuk menebus keberkatan, keadilan, kebahagiaan di akhirat. Kerana kata ulama, dunia itu ibarat salji. Akhirat itu mutiara. Okey, kita tengok nak. Salji turun putih, cantik tu. Orang tengok salji kan? Okey, salji ni Allah Ta'ala bagi jadi dia turun berkeping-keping. Berkeping-keping.
Kalau kita tengok setiap keping tu bunga sama. Seolah-olah macam ada acuan di atas tu. Nah, dia bukan turun macam hujan. Kita nampak macam dia bulat-bulat tapi sebenarnya dia bunga. Nanti Malaysia turun salji kita berkat tengok. Dia berbunga. Dia bila sampai di tapak tangan kita dia akan pecah. Dan kemudian dia mencair. Rupanya kekuasaan Allah ni waktu dia turun, bunga salji itu turun, dalam acuan yang sama, kalau kita tengok cantik, subhanallah. Bila sampai ke bumi dia pecah, dia jadi gebu tu. Kata ulama, dunia tu macam salji, cantik waktu dia turun. Putih bersih, tetapi dia akan mencair dan habis. Akhirat ibarat mutiara. Turun dari langit ke mutiara, susah tu nak kena pergi ambil di dalam perut siput. Itu akhirat. Dan dia takkan cair. Bahkan dia akan kekal untuk dijadikan perhiasan. Ini perumpamaan ulama tentang dunia dan akhirat. Ini pada pegangan Sayyidatina Sumayyah. Jadi, dia kata, tak apalah dunia, dia kata. Tak apalah yang ni dunia. Aku rela dihumban, dizalimi dan dibunuh. Sekalipun asalkan akidah aku tidak terjual. Dia tak bersedia untuk menjual akidah dia. Hanya semata-mata nak menebus kemerdekaan di dunia. Asalkan dia merdeka di akhirat. Dan akhirnya kita tahu, sejarah mencatatkan wanita pertama yang syahid fisabilillah ialah Sumayyah, Sayyidatina Sumayyah bersama dengan suami dia. Yang mana mereka bunuh dulu suami dia depan mata dia dengan cara dizalimi. Macam mana mereka buat kepada suami dia? Mereka bunuh sikit-sikit, mereka zalim, potong sikit-sikit. Kita ni kalau nak bunuh bagi mati terus tak apa. Tapi kalau kata disiksa terlebih dahulu, mereka potong sikit. Cucuk mata dengan lembing. Sakitnya kalau tercucuk mata. Kita sampah masuk sikit pun sakit. Dia rasa berpasiak dalam mata. Bila kita berkejik rasa berpasiak mata. Apatah lagi biji mata yang ditusuk dengan lembing. Subhanallah. Lembing tu melekat di dalam rongga mata ni. Bukan kecil-kecil punya lembing Lembing yang panjang, yang tajam ditusuk sebelah mata. Subhanallah. Isteri dia ada di sebelah. Ditawarkan lagi kemerdekaan. Sumayyah, nak ikut jejak suami yang ke? Amal kalau buat keadaan macam tu. Dia menjerit kesakitan. Bila mana melihat, dia menjerit sakit. Tengok suami dia ditusuk mata. Kita bayangkan, kalau kita duduk pada tempat dia, nescaya kita tukar akidah lah. Tak tahan tengok, kan? Kita akan tukar akidah. Tapi dia tak tukar. Ni wanita zuhud. Kita kalau tengok orang kena cucuk dengan jarum bola tak sanggup nak. Kesian tengok dia kena cucuk. Dia ditusuk matanya. Apabila nak bunuh, bukan sekali tikaman. Tetapi ditikam bertubi-tubi. Pada bahagian yang tak menanti dengan segera. Kalau dia tikam, dia tusuk terus di jantung. Maka akan mati dengan mudah. Tapi tak dikena pada jantung. Ditusuk pada bahagian lain dahulu. Agar kematian itu lebih menyusahkan. Menjerit kesakitan Sayyidatina Sumayyah. Namun menukar akidah tidak sekali-kali. Zahidnya perempuan tu. Zahid tu yang kata tak mungkin ditemui sampai kiamat. Wanita sehebat itu. Dan bila akhirnya dikatakan apabila ditusuk berkali-kali, suami sudah tak tahan, mati. Waktu mati ni pun bukan nak rebah ke bawah pun tak boleh. Terpacak. Sebab apa? Sebab lembing tu terpacak di tiang. Hanya dia tahu kata suami tu mati, kepala tunduk ke bawah. Matilah suami dia. Dia orang tahap. Suami dia tu mati lepas 2 hari baru orang bunuh dia. Biak 2 hari dipancang tu. Hari pertama, dia tu adalah diikat di sisi mayat suami.
Cuba kita bayangkan bila kita duduk di tempat dia, no? Macam mana tengok keadaan suami di sebelah yang tak disempurnakan jenazah. Masuk hari kedua, belum lagi hari ketiga giliran dia baru mai. Waktu subuh berkata tak boleh buat apa dah. Dia tetap tak mahu tukarkan akidah dia. Ini yang dia katakan, dunia tak boleh beli. Aku memang tak ada apa. Aku memang menginginkan kemerdekaan. Tetapi kemerdekaan dunia buat apa? Aku nak kemerdekaan di akhirat. Dan akhirnya pada waktu subuh, pakaian ditanggalkan daripada tubuh badan dia. Ditanggalkan. Kemudian dianya ditusuk pada bahagian kemaluan. Kalau dalam bahasa kita panggil sula, no? Dengan menggunakan lembis, menembus sampai ke kepala. Allah, ya Allah, ya Allah. Hebat, no? Ni wanita yang zuhud. Dia kata, aku tak boleh tukar akhirat dengan dunia. Akhirat tu harga terlalu mahal. Dunia ni hanya sekadar perhiasan. Maka turunlah satu ayat memuji sifat Sayyidatina Sumayyah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila khabar ni sampai kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi menangis semahu-mahunya. Nabi pesan, sabarlah wahai keluarga Yasir. Ada syurga untuk kamu di sana. Allah puji dia dengan Allah katakan, qul mata'ud dunya qalil. Katakan olehmu ya Muhammad kepada keluarga Yasir itu, mata'ud dunya qalil. Perhiasan dunia ni, kemewahan dunia ni, kesedapan dunia ni sikit sangat. Qalil, sikit sangat. Wal akhiratu khair. Liman ittaqa. Sedangkan akhirat itu adalah yang terbaik untuk orang-orang yang bertakwa. Sikit sangat dunia ni. Sungguh, kita sekarang ni sedang melintasi satu jambatan yang dihiasi dengan macam-macam perhiasan. Allah Ta'ala sebut mata. Dunia itu adalah perhiasan. Khairu mata' imra'atun salihah. Sebaik-baik perhiasan yang kita tengok bukan emas, bukan intan permata, bukan banglo 4, 5, 6 tingkat, bukan kereta yang mewah. Tetapi sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Kalau kamu solehah, kalau kamu seorang yang baik, nescaya kamu boleh menguruskan perhiasan yang sedikit ini dengan sebaik mungkin. Maksudnya di sini Allah bukan suruh kita balik pi buang barang kemah dak. Balik pi buang duit ringgit dak. Bukan itu maksud zuhud. Maksud zuhud ni kita tak terpaut pada harta dunia. Benda tu bukan kita punya. Orang punya. Allah punya. Yang ada hari ni Allah bagi pinjam. Ketika dituntut untuk mengeluarkan, ketika dituntut untuk infak, kita rasa senang hati nak bagi. Bagi kat hang habis duit bulan ni. Kerja minta saja, no. Sat lagi dia minta duit tu, sat lagi dia minta duit ni. Dia tak rasa kedekut pun untuk infak di jalan Allah. Si fakir pun nak bersedekah. Dia rasa dengan dia bersedekah, maka Allah Ta'ala akan ganti. Setengah orang dia akan pegang pada kata-kata Rasulullah. Kalau hari ni dia bagi, kadang-kadang tak ada berkali-hari. Allah ganti balik. Cuma, dia kadang bukanlah dalam berbentuk duit. Dia berbentuk kesihatan. Kadang dalam bentuk kejayaan. Kadang-kadang dia datang dalam bentuk kesenangan jiwa. Hati rasa tenang. Walaupun kita duduk dalam suasana masalah. Hidup ni, kalau tak ada masalah bukan hidup. Jangan duk kata seronok, tengok dia tu seronok, tak ada masalah. Jangan. Dia pun ada masalah dia tersendiri. Kita tak tahu. Cuma dia tak salah lagu anjing tu saja. Tengok orang tu hebat, tengok orang ni hebat tak.
Tapi kita nampak dia senang. Dalam kita tak tahu macam mana tu. Entah bersarang. Tapi ini yang katakan dalam permasalahan ini, andai kita rajin berinfak di jalan Allah. Infak di jalan Allah ni jangan duk fikir bagi duit saja, teman-teman. Kita bagi nasihat kepada orang, itu juga infak dah. Bagi nasihat yang baik, berkongsi ilmu dengan dia, itu juga adalah infak. Ataupun meluangkan sedikit masa ketika mana dia susah, dia ada masalah, dia cari kita nak cerita masalah. Aku ni kat Rolling, aku tak percaya, aku percaya kat Hang je. Ada yang boleh lah juga luah perasaan. Dia cakap-cakap orang kampung lah dah. Aku ada Hang lah nak cerita susah payah aku. Kita pun kata kat dia, aku boleh dengar je lah. Nak tolong tak boleh. Dia kata tak apalah, bagi pinjam telinga menjadilah. Kita pun kata meluatnya aku nak cerita yang sama je. Bagi pinjam telinga jadilah. Itu kita belanjakan masa kita tu. Infak kita tu. Mungkin kita sertai dengan nasihat-nasihat yang baik. Maka akan Allah Ta'ala beri ketenangan dalam jiwa kita. Okey, apa lagi infak yang boleh kita bagi? Doa untuk dia. Doa untuk sahabat-sahabat. Yang hari ni kita dengar ada kawan-kawan kita yang sedang sakit. Di dalam doa kita tu selitlah nama dia. Ya Allah, sahabat aku yang seorang ni sedang sakit. Sembuhkanlah dia ya Allah. Sihatkanlah tubuh badannya ya Allah. Wahai Allah, sahabat aku seorang ni sedang diuji. Kegoncangan dalam rumah tangganya. Ataupun anak pinaknya. Tenangkanlah dia ya Allah. Baikkanlah ahli keluarganya. Tolonglah. Itu infak lah. Belanja tu. Dia punya kedekut lah. Dia kira doa kat dia seorang saja. Sebab apa? Orang yang zuhud dia takkan berkira. Ini dunia. Jangan berkira. Doa tu kena bawa belanja tak? Tak payah pun. Setujulah sebut nama kawan ni. Sebut nama kawan ni. Kesian kat dia ya Allah. Dia anak ramai. Suami tak ada. Dia tak ada kerja. Kayakanlah dia ya Allah. Allah kayakan dia. Allah kayakan kita. Janganlah duk tunggu harta turun bubak-bubak dari langit. Ini yang dikatakan orang zuhud ni dia tak berkira. Sebab apa? Sebab dia tahu balasannya akan datang di dunia. Kan dunia ibarat mutiara. So, pakat-pakat kutiplah mutiara tu di akhirat nanti. InsyaAllah ta'ala. Ini di antara pesanan para ulama. Yang dimaksudkan dengan zuhud ni, berbagilah. Tak sayang. Sayang apa dunia kot. Okey. Andai berlaku satu-satu musibah atas dunia. Barang kita hilang. Kita diuji dengan barang hilang kan? Rasa sayang sangat kat benda tu. Sayang sungguh. Tiba-tiba hilang. Terus mai dalam pemikiran kita. Fikir satu je. Ada hikmah Allah bagi hilang ni. Mungkin duit tu tak berkat. Mungkin cara aku beli tu syubhat. Mungkin dalam jual beli itu adanya riba dan sebagainya. Maka sebab tu Allah Ta'ala bagi hilang. Kita bersangka baik. Bila Allah sayang dekat aku, dia ambil balik benda tu. Dunia. Esok dia ganti yang baru. Esok dia ganti yang baru. Main-main yang baru, sayang duk teringat. Lama tak boleh lupa. Itu dunia lah. Apabila kita tukarkan dunia dengan akhirat, nescaya hati kita akan lebih tenang dan redha di atas segala apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Okey, kita tengok kesimpulan hadis ni. Hendaklah kita rajin bertanya mengenai hukum-hukum agama. Okey, yang ni kena tanya. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran berkali-kali. Fas'ali ahli dzikri. Fas'al, tanyalah ahli zikri kepada orang-orang yang bijak pandai. Orang yang ada ilmu. In kuntum la ta'lamun, kerana sesungguhnya hampa tak tahu. Jika kamu tak tahu, bila kita tak tahu, bertanyalah. Sebab apa? Daripada bertanya itu akan menghadirkan jalan istiqamah untuk kita dalam beribadah. Tuhan kasih kepada orang-orang yang zahid pada dunia. Sekali lagi saya ulang. Zahid ni bukan buang dunia, okey? Zuhud bukan buang dunia. Tetapi menganggap dunia itu bukan benda yang paling berharga. Okey? Jadi kita tak kerekut lah. Tak berkira. Dia bukan benda paling berharga.
Tak tengok zuhud tak zuhud. Kita pakai baju lawa itu. Berlawa baju kawan kita kata. Beli berapa? Aku beli di Dubai ni. Combine dengan ringgit Malaysia, RM350 je abang. Aku berkenan. Bila-bila hang tak mau, bagilah kat aku, dia kata. Kita ni, mana boleh? RM350 kot. Okey. Bagi kita lah. Saya tak suruh lah bagi. Kan? Tapi bagi orang yang zuhud, dia belik main. Bagi pi lah kat dia. No? Kalau dia pakai, aku dapat pahala sama. Kalau aku pakai, aku dapat pahala 1. Kalau dia pakai, aku dapat pahala 2. Okey, itu orang zuhud. Bukanlah saya suruh pergi balik, bagi dah. Bila dia minta. Bila orang minta ni, tak upaya lah kita ni. Tapi agak-agak lah. Tak lagi pakai minta pula. Aku nak tengok dia zuhud ke tak. Aku dah dah. Dia punya baju tu aku memang kenal tu. Tak lah. Perumpamaan. Kita tanya, awak mau ke? Mari tanya, kita mau? Mau yang bagi. Okey, macam baginda sallallahu alaihi wasallam. Dia ada satu ridak daripada Yaman, dihadiahkan oleh seorang sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam yang balik daripada berdagang. Sahabat ni, dia pergi berdagang, pergi berniaga, jumpa benda yang cantik-cantik, beli. Balik mai hadiah dekat Rasulullah. Satu ridak berwarna hijau. Dihadiahkan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi pakai. Letak di bahagian bau baginda. Seorang sahabat memuji kecantikan kain tu. Cantiknya kain ni ya Rasulullah. Dia pun berkenan. Rasulullah kan cantik. Pakai apa pun cantik. Pegang, sambil pegang tu puji Rasulullah . Cantiknya kain ni ya Rasulullah. Rasulullah abang, kau tu balik mai dia bagi, dia pun ambil daripada bau dia tu, selimut terus kawan tu. Aku hadiahkan kepada engkau. Ada berani buat begitu? Kita makam tertinggi ni zuhud makam tertinggi. So kita ni dah lah, nanti saat lah esok aku semua pakai, aku bagi kat hang. Kau tak bagilah kot. Boleh dalam frame gantung di dinding. So, nak cerita tentang zuhud tu. Allah paling kasih kepada orang yang zuhud. Manusia juga kasih kepada orang yang zahid. Allah pun sayang, manusia pun sayang. Hendaklah kita bersifat zahid. Sifat zahid adalah sifat terpuji. Dilarang kita bersifat tamak dan loba dalam mencari kekayaan dunia. Dunia ni boleh kita cari dan bila-bila masa dia akan hadir dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara akhirat kita kena istiqamah. Istiqamah ni kena buat berterusan, kena mujahadah. Maksud mujahadah sungguh-sungguh. Tak boleh buat sambil lewat Kena sungguh-sungguh. Andainya kita istiqamah ni benda yang sikit tapi selalu buat, berterusan buat. Kemudian bila buat tu, buat sungguh-sungguh. Bukan buat ikut orang. Aku tak semayang duha kalau seorang-seorang. Tapi kalau dengan berkawan, semayang. Itu di antara kebencian yang dilemparkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia yang beristiqamah secara berpura-pura. Okey, wallahualam. Habis dah hadis hari ni. InsyaAllah minggu depan tak ada. Minggu depan, minggu ketiga, Teluk Kumbak. Minggu depan Teluk Kumbak, minggu keempat Taman Iping. Boleh kita jadi sebulan 2 kali di sini. Makin sikit dia pula Ustazah bagi dah. Bulan ni ada 5 minggu. Mewah kau. Selasa minggu kelima ke? Ada Selasa minggu. Patah balik main tangan. InsyaAllah jadi 2 minggu lah. Minggu depan di Teluk Kumbak. Kitab penawar bagi hati. Siapa-siapa yang tak pernah ikut boleh ikut. Minggu lagi sekali kita Taman Iping. Kitab
Hidayatul Sibyan. Nah, masih ada lagi kita wakaf. Ikut siapa nak ikut boleh nak. Jadi wallahu alam, ada soalan nak tanya. Assalamualaikum Ustazah. Kitab tu nanti kita tanya Ju nah. Ada yang nak kitab ke? Adakah? Ada seorang lagi. InsyaAllah saya beritahu dekat dia nah. Okey, ada soalan dari sahabat Alamaya. Silakan. Kak Zura. Ya. Masya Allah. Saya nak tanya, mungkin kita buat semangat istikharah tu kan, macam mana kita nak tahu yang apa, kita minta pilihan itu. Lepas tu satu lagi saya nak tanya, kalau isteri tu dia bersedekah, dia kerja kan, dia bersedekah dengan duit dia sendiri. Lepas tu kena bagi tahu dengan suami juga ke? Lepas tu sama juga lah dengan ibadah korban. Itu je. Okey, baik. Sahabat kita bertanya nak. Dia tanya soalan dia yang pertama tentang solat istikharah. Istikharah ni maksud dia pilihan. Okey. Bila kita ada beberapa pilihan, sunat kita buat istikharah untuk menentukan, untuk mendapat keputusan yang tepat. Agar keputusan yang kita buat tu tak menyesal. Kita nak minta petunjuk daripada Allah, tunjuk yang mana satu. Okey. Kita ada beberapa keputusan. Contohnya, kalau orang main meminang kita, kok lah. No? Tentera-tentera saya ni nak bagi saja pun tak mau. Nabi Perah dia kata dah. Ataupun keputusan kita nak buat sekian. Nah. Jadi kita disunatkan buat istikharah. Macam mana kita nak tahu keputusan kita itu diredai oleh Allah? Macam mana kita nak tahu? Baik, dia ada beberapa cara. Cara yang paling dhaif, ni, yang paling lemah sekali, iaitu kita meletakkan macam gulung kertas tu. Nah, macam kita gulung kertas tu, letak di bawah sejadah. Semayang saja aku semayang sunat istikharah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Semayang 2 rakaat. Nah, di dalam sujud yang akhir tu minta pada Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Jalan yang benar. Maksudnya keputusan yang betul. Lepas habis bagi salam tu, cabutlah undi yang duduk bawah sejadah tu ni. Yang ni kita kata cara yang paling dhaif. Buka lah. Nak kahwin dengan siapa dia naik lah. Kalau ada calon lah. Nah. Ataupun nak masuk pergi mana-mana pondok atau mana-mana universiti. Kan lah. Atau nak kerja mana-mana kerja. Okey. Lipat tak balik. Esok buat lagi sekali. Lusa buat lagi sekali. Sekurang-kurang dia buat 3 kali. Jangan buat sedah tu saja. Nah. Kemudian ataupun dia dapat 2 angkat mat yang kita tak berapa nak berkenan. Yang kita berkenan tak dapat. Nah. Tambah sikit hari. Daripada 3 jadi 5. Duk nak yang kita tak berkenan. Bagi jadi 7. Sebenarnya dalam 7 tu kira mana cabutan paling banyak. Maka pilih yang paling banyak. Itu adalah gerakan daripada Allah. Jangan pergi tanda, aku suka kat kau ni, yang ni tanda. Tak kertas juga, dia ambil yang tu juga. Okey, itu cara paling lemah. Cara kedua, tunggu ilham daripada Allah. Maksud tunggu ilham daripada Allah, ada kadang-kadang dia datang melalui mimpi. Nah, petunjuk daripada Allah kadang datang melalui mimpi. Tunggu mimpi, tak mimpi. Apa dia damai? Dia akan datang melalui kecenderungan dalam hati. Terus buat sampai 7 hari. Kalau kata hari ketiga pun tak dapat petunjuk lagi, sambung hari ke-5, kemudian sambung hari ke-7. Lepas tu kita tahu hati kita berat ke mana. Kalau hati kita berat ke mana, itulah petunjuk daripada Allah. Ini dinamakan sebagai istikharah. Dulu nak kahwin buat istikharah tak? Kau pakai cinta hati ke? Cinta mati. Nah,
lautan api sanggup ku rendangi, ada duit aku berkelahi. Itu saja nak. Okey. Soalan yang kedua lagi tu. Soalan yang kedua Kak Zura tanya, dia kata kalau kita ni kerja sendiri, kita ada duit sendiri, kita nak bersedekah, adakah patut kita minta izin daripada suami? Ataupun kita nak buat korban, adakah patut kita minta izin daripada suami? Sedangkan duit tu kita punya. Okey baik, tak payah kita minta izin dia. Sebab kita punya. Tetapi sunat kalau kita bagi tahu kat dia. Kita dah bagi dah. Lepas tu kita bagi tahu. Dia ada nak buat korban tahun depan. Sekian dia kita. Suami dia kata tak usah lah. Tak usah apa tu duit dia. Okey. Sunat bagi tahu sahaja. Nah tapi kalau kita nak bersedekah menggunakan duit belanja yang suami kita bagi, wajib abang dekat dia. Wajib bagi tahu dekat dia. Kalau kita punya tak payah. Okey Kak Zurana? Okey, terima kasih. Okey, sama-sama kasih. Ya, silakan. Jumpa duit, saya bagi tahu dah. Duit jumpa ni adalah harta orang. Harta orang kita memang tak boleh ambil. Tetapi untuk menyelamatkan daripada dapat pada orang yang jahil, kalau orang jahil dia dapat, dia belanja. Kita tengok, kita ambil. Kita ambil tapi kita jangan belanja untuk kita. Sebaiknya war-warkan dulu. Dalam hadis Bulughul Maram, cerita tentang barang hilang yang kita jumpa. War-warkan dulu. Siapa punya? Siapa punya? War-warkan dulu. Sampai bila dia kata? Sekurang-kurangnya sampai setahun. Kalau siapa punya? Dibubuh di tabung masjid. Bubuh di tabung masjid. Di Baitul Mal. Sedekah di mana? Tempat-tempat orang yang memerlukan. Boleh. Buat masalah ni jangan belajar lagi. Untuk barang yang kita jumpa. Kalau jumpa sekupang dua tu, war-war pun orang tak tanya, orang tak mengaku dah. Okey. Ada soalan lain? Bella? Habis saya sudah lunas, saya minta ampun, minta maaf atas kekurangan diri saya. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang lemah dan kurang daripada diri saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsira, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya musabbib al-asbab, ya fatih al-abwab, ya sami' al-aswat, ya qadi al-hajat, ya mujib al-da'awat. Ij'alna minan najihin, fansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairul rahimin, warzuqna fa innaka khairul raziqin, wahdina wa najina minal qawmil zalimin. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubatan, وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Taqabbal ya karim. Terima kasih semua. sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Okay, bye-bye.